Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bincangkan modul sementasi kamu iaitu bab 5 sebatian karbon. Okey, 5.1 pengenalan sebatian karbon ya. Okey, 5.1 pengenalan sebatian karbon. Okey, boleh tengok jawapan cikgu sebelah lah. Ini adalah soalan ya. So sebatian karbon ialah bahan yang mengandungi unsur karbon ya. Ini kamu dah buat kan? Jadi boleh tengok terus jawapan ni lah ya. Ini cikgu nak kali merah. Okey. Okey, yang kedua sebatian karbon dibagikan kepada dua iaitu sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Itu soalan jawapan nombor 2 lah ya. Okey, nombor 3, sebatian karbon organik berasal daripada, semua tahu, berasal daripada benda hidup. Contoh ya. Sebatian organik ni banyak sekali kita lah ya, petroleum ya, sutera, arang kayu ya. Jawapan ada kat sebelah ni lah ya. Sebelah je. Okey, sebatian karbon tak organik berasal daripada mana? Berasal daripada benda bukan hidup. Dia berlawanan dengan karbon organik. Contoh batu kapur, karbon dioksida dan sebagainya lah. Okey, 4, kita karbon. Lengkapkan rajah di bawah yang menerangkan berkaitan kita karbon. Okey, isi je tempat kosong ya. Jawapan cikgu ada sebelah ni je ya. Jadi kamu tengok ya, karbon dioksida di atmosfera. Okey, yang ni semuanya, aktiviti kat bawah ni semuanya melepaskan karbon dioksida ya. So yang pertama ni ya, daripada tumbuhan hijau apa berlaku? Dia akan mati ya. Ini dia akan mati ya. Organisma akan mati. Okey, tak kisah daripada tumbuhan hijau ke, daripada binatang ke ya. Okey, binatang dia makan tumbuhan and then dia akan mati. Okey, bila mati kita akan mengalami proses pereputan ya. So pereputan akan menyebabkan karbon dioksida terlepas ke atmosfera ya. Okay, daripada binatang ni termasuk manusia lah. Kita ada proses kita namakan respirasi ya. Ini sebenarnya ada dalam buku kamu lah ya. Okey, seterusnya daripada pokok pun sama respirasi ya. Jawapan dekat sebelah ni je. Besarkan sikit jawapan lah. Okey, respirasi dan okey, the only one ya daripada karbon dioksida ni pergi ke pokok ni, ini adalah proses asas iaitu fotosintesis. Ini fotosintesis. Okey, kamu tulis sendirilah, kamu tahu jawapan ni kan. Okey, daripada kilang dan kenderaan dan tentulah pembakaran bahan api fosil ya. Okey, ini semualah kita karbon ya. So, karbon dioksida ke atmosfera melalui proses selain pada respirasi adalah pembakaran. Okay, ini asap kilang kenderaan semua ni pembakaran. Dan yang ketiga, penguraian. Ya. Kita dah mati, kita terurai lah. Ya. Okay, seterusnya, fotosintesis. Ya. Okay, lengkapkan rajah di bawah. Ya. Rajah fotosintesis. Ya. Okay, cahaya matahari ya, diperlukan oleh tumbuhan. Ya. Berlaku dalam klorofil pada tumbuhan ya. So apa yang diperlukan lagi yang ni karbon dioksida lah, CO2 ya. Okey, seterusnya oksigen ya. Kamu tengok anak panah dia ya. Kalau menuju pada tumbuhan tu, itu menunjukkan ni nampak ni anak panah ke arah dia, ni anak panah ke arah mana, itu dia perlukan. Okey, kalau anak panah keluar tu maknanya dia hasilkan ya, dia lepaskan ya. So hasil sampingan dia setelah dia buat proses fotosintesis melalui gabungan ya, karbon dioksida dan cahaya matahari, maka dia dapatlah yang paling penting ni lah glukosa. Glukosa ni gula ringkas untuk membina sel dia ya. Protein dia ya, apa dia? Daun, batang, buah, itu semua kategori buah glukosa lah untuk membina sel-sel dia ya. Okay, hasil sampingan yang dia tak nak tapi kita nak iaitu oksigen. Ya. Dia tak perlukan oksigen, kita yang perlukan oksigen. Ya.
So, kepentingan proses fotosintesis yang pertama, membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Itu yang penting. The only one organisma di dunia ini yang boleh buat makanan sendiri. Itulah fotosintesis. Ya. Okay, yang kedua, membekalkan makanan pada haiwan. Ya. Haiwan kan dia makan tumbuhan. Ya. Kita pun samalah. Ya. Yang ketiga, menambahkan kandungan oksigen dalam udara. Dan yang keempat, menyingkirkan karbon dioksida berlebihan daripada udara untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Ya. Jadi itulah kepentingan proses fotosintesis. Ya. Okey, hidrokarbon. Hidrokarbon apa? Sebatan hidrokarbon ialah sebatan karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon, ya, dan hidrogen saja. Ya. Ini pun boleh kita ambil dia punya pen lah. Ya. Okey, karbon dan hidrogen sahaja. Ya. Okey. Seterusnya nombor 2, contoh sebatan hidrokarbon, petroleum, ya, arang batu dan gas asli. Ya. Itu contoh dia lah. Okay, yang ketiga, lengkapkan rajah pembentukan petroleum dan gas asli di bawah. Okay. So, petroleum ialah satu campuran hidrokarbon, ya, yang dia panggil hidrokarbon. Campuran hidrokarbon ini perlu diproses melalui proses penyulingan berperingkat. Dia suling tapi berperingkat sebab dia ada banyak bahan yang ada dalam petroleum tu. Dia ada beberapa bahan yang boleh kita bahagikan dan kita boleh asingkan mengikut dia punya suhu, takat didih dia, ya. Sebelum pecahan-pecahan petroleum ini dapat kita gunakan, ya. Penyulingan berperingkat petroleum, lengkapkan jadual di bawah. Okay, ni cikgu dah buat dia punya jadual sebelah ni, ya. Kita boleh tengoklah. Okay, antara suhu 30 hingga 80, warna dia kekuningan cair, ya. Julat dia 30-80, warna kekuningan cair. Kekelikatan dia cair biru. Kebolehbakaran dia amat mudah terbakar. Hasil sulingan dia adalah petrol. Okey, nombor 2, dia punya pecahan. Suhu dia 80 hingga 150 darjah Celsius. Warna dia kekuningan sedikit. Kelikatan dia likat jingga. Kebolehbakaran mudah terbakar. Kalau tadi amat mudah, cepat terbakar. Okay, hasil sulingan contoh dia nafta, naftalena. Okay, suhu lebih tinggi lagi yang ketiga, pecahan yang ketiga 150 hingga 230 darjah Celsius. Warna kekuningan hijau. Kelikatan pekat merah cair. Okay, kebolehbakaran dia susah terbakar. Contoh kerosene. Okay, ini selalu kaitkan dengan minyak tanah zaman dulu, ya. Okey, seterusnya suhu tinggi lagi 230 hingga 250. Warna dia kuning tua atau perang. Kelikatan dia sangat pekat ataupun merah pekat. Kebolehbakaran amat susah terbakar. Contoh dia ialah minyak diesel, ya. Okey, ini contoh pecahan, ya, pada petroleum, ya. Okey, sebatan hidrokarbon terdiri daripada apa? Terdiri daripada, ya, hidrokarbon tepu dan tak tepu. Ini jawapan soalan 6, ya. Okey, dalam jadual tu isikanlah, ya, hidrokarbon tepu mempunyai ikatan kovalen tunggal, ya, di antara atom karbon dengan atom karbon. Itu ditulis sisi ni, karbon dengan karbon lah, ya. Okey, kalau hidrokarbon tak tepu mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbon dengan atom karbon, ya. Nampak yang ni dia dah ganda 2 kat tengah ni, ya. Okey, atom ikatan atau ikatan kovalen ganda 3 di antara atom karbon dengan atom karbon. Inilah kamu tengok ikatan ni. Jadi 2 ni 3, ya. Kita nampak cikgu padam lah. Bagi dia nampak, ya. Okey, duk contoh-contoh kamu tak nampak pula.
Okey, jadi itu maksud hidrokarbon tepu dan tak tepu ya. So contoh kalau hidrokarbon tepu ni bawah dia, contoh dia adalah alkana. Dan ini dia punya lukisan alkana lah ya. Ini contoh dia alkana. Okay, ini lukisan dia, lukisan molekul dia. Ini semua ada semua dalam buku kelas. Okey, contoh hidrokarbon tak tepu ialah alkina. Tadi A ni E. Alkana, alkina ya. Dan ini adalah contoh ikatan kimia dia ya, lukisan dia lah, lukisan molekul dia ya. Dipanggil ikatan kimia dia lah. Okey, bilangan karbon ni ya menentukan sama ada dia alkana ataupun alkina tu. Okey, contoh dia lah ya. Okey, yang nombor 1 tu, okey jawapannya ada kat sebelah ni. Nombor 1 tu metana. Alkana tak ada. Kalau nombor 2 etana bagi alkana. Kalau alkana etena ditukar A kepada E ya kelas ya. Propana nombor 3. Okey, sebelah tu propena. Okey, nombor 4 butana, sebelah tu butena. Okey, nombor 5 pentana, okey sebelah tu pentena. Bawah dia yang ke-6 bilangan karbon dia kalau ada 6 heksana. Okey, kalau yang alkina punya heksina. Tukar E tukar A kepada E ya. Itu je lah ya. Okey, 7 sumber tenaga alternatif merupakan tenaga yang boleh apa? Alternatif ni biasanya tenaga yang tak akan habis lah. Yang boleh kita perbarui ya. Seperti tenaga nuklear ya atau tenaga boleh baru ya. Contoh sumber tenaga boleh baru ni yang ada di sekitar kita. Ada kaitan dengan alam sekitar. Contohnya tenaga solar, cahaya matahari ya. Okay, apa lagi banyak ya. Bagi negara yang lapang ya, banyak kawasan rumput macam di negara Eropah, mereka ada tenaga angin. Macam kita ada banyak sungai, tenaga hidro. Okey, tenaga biogeosin semua orang ada. Biogeosin daripada hasil buangan sampah sarap ya. Okey, tenaga geoterma, ini negara yang ada gunung berapi ya, suahaba bawah tanah dia ada ya. Okey, yang sekeliling dengan laut ya, tenaga air pasang surut ya, ombak lah tu air pasang surut, lebih kurang satu lagi tenaga gelombang ombak pun boleh. Itu semua boleh ya. Itu semualah tenaga yang boleh diperbarui yang insya-Allah takkan habislah ya. Kecuali sungai bukan masalah habis. Sungai masalah negara kita ni ialah pencemaran. Tidak, tak ada masalah ya. Okey, seterusnya kita tengok 5.3 alkohol. Okay, alkohol merupakan sebatan karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Ya. Dan alkohol ni kita akan dapat melalui proses penapaian. Yang ni memang kita akan buat eksperimen buka sekolah. InsyaAllah cikgu akan buat. Kamu akan tengok proses dia. Ya. Okey, lengkapkan tindak balas penapaian. Sila ingat soalan ni selalu dia tanya. Persamaan ini cikgu dah highlight hijau dah. Iaitu glukosa. Okey, kita akan campurkan dengan yeast ya. Jadi dalam yeast tu dia ada enzim zimase. Ya, okey, ini ada dalam yeast ya. And then glukosa ni apa? Tak kisahlah kamu nak buat daripada beras ke, tepung ke, pulut ke ya. Buah-buahan ke, tak ada masalah ya. Okey, hasil dia etanol. Etanol ni adalah salah satu contoh alkohol. Ya. Dan hasil sampingan dia karbon dioksida. Ya. Sebab itu kita letak air kapur. Kita nak tengok kehadiran karbon dioksida. Jadi tolong ingat ya. Glukosa. Okay, enzim dia zimase yang ada dalam yeast. Hasil dia etanol dan karbon dioksida. Ya. Kedua, di makmal alkohol dihasilkan seperti rajah di bawah. Ya. Okay, yang pertama proses dia. Ya, proses penapaian. Okey, hasil akhir dia etanol. Ada jawapan kita kat sebelah ni. Okey, etanol ni hasil akhir dia ditulis tu air kan. Okay, air tu sebenarnya etanol. Etanol tu, alkohol tu dia bercampur dengan air gelas. That's why kita kena sulin ya. Sebab dia masih lagi bercampur ya. Okey, dalam proses apa? Proses penapaian. Enzim zimase dalam yeast menukarkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida.
Okey, itu penerangan dia. Okay, hasil daripada kita dapat bahan ni, air tadi, kita sulinglah sebab dia masih lagi tak tuling. Jadi, kita buat apa? Proses penyulingan. Hasil akhir dia barulah etanol tuling. Okay, suhu untuk etanol ni dia kurang daripada air, iaitu lebih kurang 78 darjah Celsius. Okay, kita, kalau kamu tengok pada alat eksperimen penyulingan ni, saya rasa saya dah tunjuk tahun lepas. Penyulingan adalah proses untuk kita mendapatkan air bersih kalau daripada air tercemar lah. Ataupun air yang boleh diminum kalau kita buat daripada air garam. Sebab kita ambil uap air tu dan kita sejukkan. Okey, kita sejuk kat mana ni? Kita sejuk kat tempat dipanggil condenser Liebeck ni. Okey, jadi dia ada air keluar, air masuk. Okey, kita akan sambung dia pada paip. Okey, air masuk ni air daripada paip lah. Dia akan mengalir dalam condenser Liebeck ni dan dia keluar balik. So proses ni berulang. Tujuan dia apa? Sebab selepas kita didihkan hasil etanol tadi daripada proses penapaian, dia akan bertukar kepada gas. Cecair bertukar pada gas melalui proses pendidihan. Gas ini kita salurkan ke dalam condenser Liebeck yang sempit ni. Sekeliling dia ada air yang masuk keluar. Jadi tujuan air ni nak menyejukkan gas yang dapat tadilah. So gas tu bila disejukkan, dia akan bertukar lagi satu fasa iaitu kondensasi. Jadi ada dua proses lah. Satu dekat bila kita panas air, satu pendidihan. Okey, yang ni proses dia adalah kondensasi. Jadi ingat dalam proses penyulingan ada dua proses. Satu pendidihan. So kamu akan dapat daripada cecair kepada gas. Okey, satu lagi ialah kondensasi. Jadi nak dapat kondensasi ni, gas tu kena sejuk lah. Sebab itu dia ada aliran air masuk, air keluar. Itu tujuan dia. Jadi, bila dah kondensasi, daripada gas dia akan tukar kepada air. Bukan air, cecair. So, cecair hujung ni, hasil sulingan tu adalah etanol tuling. Ini proses dia. Jadi, selain pada yang saya sebut tadi, untuk dapat air bersih, untuk dapat air boleh diminum, okey, dalam proses penapaian, kita boleh dapat alkohol tuling. Okey, aliran air masuk dari atas, dari bawah kondenser Liebeck, daripada bawah air masuk, dan air keluar daripada atas kondenser Liebeck. Okey, tujuan dia untuk sejukkan. Kita terangkan proses penyulingan tadi. So, sifat etanol tuling ni apa? Sifat dia tidak berwarna, dia mudah meruap, dia berbau tengik, takar didih dia rendah, mudah terbakar dan dia terlarut campur dengan air. Sebab tu tadi kita dapat awal proses dia, etanol daripada proses penapaian, dia tercampur dengan air. Itu adalah sifat dia. So, tulis 3 lah, cikgu bagi jawapan lebih. Okey, sifat fizik dan kimia etanol. Okey, ni dia nak uji sifat dia lah. Jadi, perhatikan dan catatkan nyalaan terhasil daripada tindak balas pembakaran inilah. Jadi, warna etanol, kita tahu dia tidak berwarna. Okay, jawapan di sebelah ni je. Okay, etanol, nyalaan dia sangat cantik. Pembakaran dia lengkap. Warna dia biru. Okay, air kapur dia akan menjadi keruh. Kenapa? Sebab kita tahu adanya kehadiran karbon dioksida. Okey, uji pula titisan cecair yang terbentuk pada corong turas dengan kertas karbon klorida kontang. Okey, warna kertas karbon klorida kontang bertukar daripada biru muda ke merah jambu. Kenapa? Menunjukkan kehadiran air, hasil tindak balas pembakaran etanol selain gas karbon dioksida. Okey, yang kertas karbon klorida ni sebenarnya nak tunjukkan adanya kehadiran air. Jadi dia akan bertukar daripada warna biru muda ke merah jambu. Itulah sebab dia. Okey, ini tindak balas pembakaran. Okey, kita tengok pula lagi sifat fizik dia. Dia boleh menjadi ester melalui proses pengesteran. Jadi yang ni dia campur dengan asid pekat, asid etanoid.
And then dia titis dengan asid sulfuric pekat. And then dia dapat hasil dia lah. Dia tuang ke dalam air untuk tengok ya. So, pengesteran ni dia punya ciri-ciri ya. Ciri-ciri terhasil dia akan berbau wangi. Okey. Nombor 2, dia tidak terlarut campur dengan air. Okey, cikgu bagi lagi jawapan yang ketiga. Dia kurang tumpat daripada air. Ester ni sebenarnya adalah perisa tiruan yang banyak dalam produk makanan kita sekarang ya. Perisa durian, perisa coklat, ya, perisa jagung, ya, keladi dalam aiskrim kita, ya, dalam roti kita. Okay, perisa ni sebenarnya dibuat daripada bahan kimia, ya, bukan diambil daripada ekstrak buah-buahan tersebut. Kalau ada pun dia sangat kecil, ya. Okey, seterusnya nombor 4, antara kegunaan alkohol ialah merupakan bahan api, perubatan dan kosmetik, ya. Okey, nombor 5, mereka yang mengambil alkohol secara berlebihan akan mabuk dan menimbulkan pelbagai masalah, ya, seperti masalah sosial, pemanduan berbahaya dan pergaduhan. Okey. Ke-6, ibu mengandung yang mengambil alkohol secara berlebihan akan menyebabkan kecacatan pada bayi, ya, yang dikenali sebagai bayi ni sebenarnya kalau dalam kandungan kita panggil dia adalah fetal, ya. So dikenali sebagai sindrom fetal alkohol, ya. Bayi ini mempunyai kepala dan otak yang bersaiz kecil. Kita tengok jawapan di sebelah ni. Muka yang tidak normal dan pertumbuhan terbantut. Itulah sindrom fetal alkohol. Akibat ibu yang mengandung masih lagi mengambil minuman keras. Kita orang Islam insya-Allah lah takkan ambil benda-benda macam ni, ya. So ini pada yang bukan Islam yang mengamalkan cara hidup mengambil alkohol, ya. Okey, lengkapkan jadual kesan buruk pengambilan alkohol dari segi otak. Kita tengok jawapan sebelah ni. Okey, dia boleh mengalami kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas, menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran menganggar jarak. Okey, dari segi mata, penglihatan kabur. Okey, paru-paru, kadar pernafasan meningkat. Dari segi jantung, kadar degupan jantung meningkat. Okey, perut, kerengsaan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan ulcer. Okey, hati pula boleh berlaku kerosakan sel hati mengeras dan sirosis hati serta kanser hati. Sirosis hati ni hati dah rosaklah, tak boleh berfungsi, ya, untuk membuang segala toksik dalam badan. Okey, habis tajuk 5.3. Kita masuk lemak 5.4, ya. Okay, lemak ialah sejenis sebatian organik yang mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen, ya. Lemak wujud dalam dua keadaan iaitu pepejar dan cecair. Okey, lemak yang berkeadaan pepejar pada suhu bilik lazimnya berasal daripada haiwan, manakala lemak yang berkeadaan cecair dikenali sebagai lemak tepu, ya, dan berasal daripada tumbuhan. Lemak berkeadaan pepejar pada suhu bilik berasal daripada lemak tepu tu betul. Berkeadaan lemak berkeadaan cair dikenali sebagai, ni jawapan silap ni. Kita tengok balik jawapan dia. Okey, lemak yang berkeadaan pepejar pada suhu bilik berasal daripada haiwan, okey, betul. Manakala lemak yang berkeadaan cecair dikenali sebagai lemak tak tepu, ya, dan berasal pada tumbuhan. Okey, cikgu tersilapkan jawapan ni lah. Okey, ni lemak tak tepu, ya. Kalau tumbuhan dia lemak tak tepu, kalau haiwan baru lemak tepu, ya. Okey. Okey, 2, lengkapkan jadual di bawah bagi bezakan antara lemak tepu dan lemak tak tepu, ya. Okey, lemak tak tepu sumber haiwan. Lemak tepu haiwan, tak tepu tumbuhan, ya. Okey, keadaan pada suhu bilik lemak tepu pepejar, lemak tak tepu cecair. Okey, takat lebu lemak tepu tinggi, takat lebu lemak tak tepu rendah. Contoh, ya.
Okay, contoh kalau lemak tepung apa? Banyak sangat lah. Susu, daging, mentega. Kalau lemak tak tepung, minyak kelapa, kacang tanah, minyak jagung. Okey, 3, kolesterol yang terdapat dalam lemak penting untuk badan bagi, jangan ingat semua kolesterol tu berbahaya lah. Dia juga ada kegunaan dia, cuma kita perlukan dalam kuantiti yang kecil. A, membantu pembentukan membran sel dalam badan kita. Okey, yang kedua B, tujuan dia untuk sintesis jus hempedu. Ini untuk jus hempedu kita berfungsi. Hempedu juga tempat proses toksik dalam badan kita. Okey, penghasilan hormon seks, penghasilan vitamin D, okey, itu antara kepentingan dia. Walau bagaimanapun nombor 4, kolesterol berlebihan dalam darah akan menyebabkan batu karang, hempedu dan jaundice. Jaundice ni sakit kuning tu. Ni pun bahayalah. Okey, 5. Mendapat kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dikenali sebagai arteriosklerosis akan menyebabkan stroke, tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Tekanan darah tinggi dan hipertensi ni sama je. Serangan jantung. Ini penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan kolesterol dalam darah. Ini semua orang boleh berlaku ni, walaupun kurus. Cikgu pun takutlah dah berusia ni. Sebab masalah ni sering berlaku lah pada orang yang berusia sebenarnya 25 ke atas dah bermula dah. Apatah lagi kalau orang yang berumur 40 tahun ke atas lah. Itu agak ditakuti sebab dia boleh menyerang secara senyap dan orang tak sedar yang kolesterol dia tinggi, melainkan dia kena check lah dengan darah. Okey, inilah gambar rajah kelihatan rentas arteri yang sihat. Okey, ni yang normal, ni yang tak sihat lah, nampak kolesterol penuh ni, kolesterol ni. Ni ada nampak bulat kecil. Lumen tu darah kita lah. Nampak ni lumen dia besar. Ni lumen dia kecil. Okey, antara untuk mengatasi masalah kesihatan berkaitan kolesterol, kita nak buat apa? Dah tentulah kita kurangkan pengambilan lemak tepu dalam pemakanan. Apa dia? Daging. Kalau makan ayam tu, kulit tu kena buang. Lemak-lemak kuning dia tu pun kena buang. Dan cara kita memasakkan dia lah. Tapi lemak kuning, kulit, biasanya orang saya nak buang kalau ayam tu dibuat secara goreng. Betul lagi kalau goreng bertepung. Macam ayam KFC, McDonald's semua. Mesti kamu sayang nak buang kulit tu sebab sedap dimakan. Tapi di situlah kolesterol yang paling tinggi yang ditakuti. Jadi sedap dengan nak jaga kesihatan ni satunya benda yang bertentangan, di kontra. Seterusnya kita masuk subtopik minyak kelapa sawit. Okey, label lah. Yang ni selalu cikgu ingatkan. Kelapa sawit ada beberapa bahagian. Di luar ni ialah sabut. Okey, di tepi yang keras ni, dalam sabut ada tempurung. Okey, dalam tempurung ada isi roh. Okey. Jadi, manakah minyak paling banyak? Sabut lah. Sabut mengandung minyak sawit yang paling banyak. Manakah minyak yang paling berkualiti? Dah tentulah isi roh. Yang mengandung isi roh mengandung minyak sawit yang paling berkualiti. Itu benda yang kamu kena faham. Dalam ni berkualiti, di luar ni banyak. Okey? Itu dia. Dan ingat dia punya label dia, part-part dia. Okey, minyak kelapa sawit daripada dua bahagian, iaitu minyak daripada glycerol dan asid lemak. Ni ada cikgu tulis jawapan kat sini. Glycerol dan asid lemak. Okey, sifat kimia bagi minyak kelapa sawit ialah A. Pengoksidaan. Melalui proses pengoksidaan. Pengoksidaan minyak kelapa sawit, dia akan menghasilkan radikal bebas yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Pengoksidaan ni sama ada kita panaskan ke ataupun dia bertindak balas dengan udara sekeliling dia. Okey, melalui proses hidrolisis, dalam hidrolisis minyak kelapa sawit, minyak kelapa sawit dengan apa? Dengan air akan menghasilkan glycerol dan asid lemak. Okey, hidrolisis ni campuran dia dengan air. Okey, ester, tadi kita dah tengok apa dia pengesteran. Okey, pengesteran berlaku apabila
molekul asid lemak dalam minyak kelapa sawit bertindak balas dengan alkohol dan menghasilkan ester. Iaitu contoh biodiesel ya, minyak kelapa sawit. Okey, tadi kalau juga cikgu cakap ester tu adalah perisa ya. Bagi kalau kita buat daripada alkohol dengan sebatian organik kan. Okey, dalam kelapa sawit ni dia ada istimewa lagi, dia boleh buat bahan bakar bahan bakar enjin iaitu biodiesel. Proses dia juga nama pengesteran. Ini bukan perisa lah. Ini bukan untuk dimakan tapi ini untuk bahan api ya. Okey. Tapi nama proses dia sama ya. Sebab asas dia alkohol campur dengan sebatian organik ya. Organik tu apa? Kelapa sawit lah ya. Okey, proses pengekstrakan kelapa sawit ini proses dia lah ya. Dia buka tanggalkan sawit daripada tempurung ya. Sabut daripada tempurung ya. Panaskan dia untuk dia lembut ya. Dan asingkan tempurung dengan sabut dan perahlah, dapatlah minyak dia ya. Okey, urutan proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. Okey, ini proses dia. Bermula dengan kelapa sawit, kita akan sterilkan. Yang pertama sterilkan. Yang ni tujuan dia ada dua. Satu nak lembutkan dia, satu lagi nak membunuh mikroorganisma. Lepas tu kita tanggalkan dia ya. Asingkan, sabut dengan tempurung. Dan kita cernakan satu-satu. Dan kita turas dan last sekali kita tulingkan. Sila ingatlah nama proses ni, timpun kerap ditanya ya. Okey, proses pengimasian minyak sawit merupakan proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang kecil, menyebabkan jumlah luas permukaan meningkat. Jumlah luas permukaan yang meningkat menyebabkan kadar pencernaan minyak kelapa sawit jadi tinggi. Ya? Okay, itu adalah proses emulsi minyak sawit. Ya? Okay, kandungan nutrisi dalam minyak sawit iaitu lemak. Okay, dia ada lemak. Ya? Iaitu merupakan minyak sawit merupakan minyak yang seimbang dengan jumlah lemak tepu dan tak tepu dia. Okey, vitamin, dia kaya dengan vitamin seperti vitamin E dan vitamin A. Okey, bahan antioksidan pula. Contoh dia karotina dan vitamin E yang melambat atau menghentikan proses pengoksidaan. Okey, bahan-bahan lain ada minyak kelapa sawit ya. Lebih kurang dalam 1% sahaja. Okay, antaranya ialah sterol, fosfatida, tritophenik dan alkohol alifatik. Bahan-bahan ini menambahkan nilai nutrisi, ya, kestabilan dan memudahkan penapisan minyak. Okay, ini kandungan mineral lain yang ada ya dalam buah sawit ataupun minyak sawit dah kita proses ya. Okey, seterusnya daripada sawit dapat minyak kan. Okey, kita daripada lemak ya. Minyak tu lemak lah. Daripada lemak kita boleh buat sabun pula. Tu minyak. Okey, asal sabun ni senang je. Lemak ataupun minyak tambah alkali, hasil dia sabun iaitu garam asid lemak. Inilah persamaan ni memang kena ingat ya. Minyak ataupun lemak tambah alkali. Biasa kita guna minyak lah ya. Alkali, bahan kimia alkali. Bukan asid ya, alkali. Dapat garam asid lemak ni sabun. Hasil sampingan dia glycerol. Lemak lemak yang kita tak nak lah. Okey, ini adalah struktur sabun daripada kepala dan juga ekor. Kepala dia bulat, ekor dia bersegi-segi. So, awak labelkan saja. Okey, yang kepala ni adalah hidrofilik yang larut dalam air. Dan yang ekor ni ya adalah hidrokarbon yang melarut dalam kotoran ataupun grease ya. Okey, bagaimana tindakan pencucian dia? Okey, ni ada kat sini lah, cikgu dah buat satu persatu ya. Okey, yang pertama ya, kotoran ni, baju kita ni biasa kita masukkan air ya. Jadi tujuannya bila kita masukkan air ya, cikgu besarkan sikit jawapan dah lah. Okey, dapat besar kan? Okey, apabila sabun melarut di dalam air, ya, tegangan permukaan air dapat dikurangkan. Okey, oleh itu permukaan kain tu dia basah lah,
ya. Bila basah senang sabun nak masuk secara menyeluruh, ya. Jadi apabila ada sabun, ya, bahagian ekor ni kan dia larut dalam grease ataupun minyak, dia akan duduk dekat kawasan kotor, ya. Kepala ni duduk kat air lah, ya. Itu dia punya keadaan, ya. Jadi sebab itu kita kena pasti ciri molekul sabun. Kepala hidrofilik larut dalam air, ekor hidrokarbon dia larut dalam kotoran, ya. Jadi yang ketiga, cara kita cuci tu, sama ada kita gosok pakaian kita berus ke, ataupun tindakan mesin basuh dia pusing, ya, itu semua akan menyebabkan kotoran tu tanggal, ya, daripada permukaan kain menjadi titisan-titisan grease yang dikelilingi oleh molekul sabun dan terampai dalam air sabun. Tu air sabun kita kotor hitam tu, ya. Itu sebenarnya kotoran telah terkeluar, ya, dan terampai pada air kita. Itulah proses pencucian. Ingat kamu cucilah sebenarnya, bukan susah sangat, ya. Okay, pengurusan lestari kepentingan dalam industri minyak kelapa sawit. Okay, bagaimana kita nak buat pengurusan dia? Okay, ni cikgu ke sini sikit. Okey, penggunaan tanah, ya, dengan cara penanaman semula dijalankan untuk mengoptimumkan penggunaan tanah. Okey, air sisa. Air kumbahan kilang minyak sawit yang dihasilkan daripada proses pensterilan dijadikan baja organik dan bahan tenaga biogas. Okey, kualiti udara meningkat bila karbon dioksida diserap dan oksigen dibebaskan oleh pokok kelapa sawit semasa menjalankan proses fotosintesis. Okey, sisa kelapa sawit, konsep sifar sisa, zero waste, ya. Pelepah, ya, pelepah dijadikan baja. Batang pokok, bahan gentian kayu, ya. Okey, tandang kosong kita jadikan dia kompos, okey. Tempurung kita bakar untuk didih air, kita masak kuih, semua boleh kan. Sabut, nampak ni yang terkini, ya, boleh buat pemadani dan tekstil, pakaian ataupun barangan yang berasaskan tekstil, ya. Pomer ni air kumbahan kilang minyak sawit, boleh guna lagi, ya, iaitu kita boleh buat dia biogas dan juga baja. Biogas ni bahan api, contohnya untuk memasak. Okey, tak ada masalah. Banyak kegunaan. Everything, ya, daripada buah dia, tandan dia, sampailah sisa dia, semuanya boleh digunakan. Hebat minyak kelapa sawit kita ni, ya. Sebab tu dianggap seperti tumbuhan emas, ya, berguna, ya, serba-serbi berguna, tiada pembaziran pun, ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan, ya, soalan pemahaman. Okey, yang pertama, Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji proses penyediaan bagi sejenis sebatian karbon. Okey, namakan proses ini, rasa dah pernah tengok, ini proses penampaian. Okey, jenis sebatian karbon disediakan, sebatian karbon organik. Okey. Kenapa? Tengok dia punya ni lah, gula, ya, gula tambah yeast. Okey, gula tu adalah bahan yang kita gunakanlah di sini, ya, yang berasaskan biasanya kalau nak buat proses penampaian kita ambil yang berasaskan karbohidrat sebenarnya, ya. So gula dia ada kandungan tu lah, ya, yang ada kanji. Okey, so gula tambah yeast, ya. So sebatan digunakan sebatan karbon organik. Okey, betul. Namakan pemerhatian. Okey, air kapur akan menjadi keruh. Kenapa? Inferen dia sebab karbon dioksida dibebaskan dalam tindak balas antara gula dengan yeast, ya. Inilah sebab itu kita dapat karbon dioksida. Air kapur ni sebenarnya nak uji proses kita dapat karbon dioksida. Okey, ini lemak. Okey, keratan rentas tersumbat, arteri yang tersumbat dengan bahan P yang menjadikan lumen arteri. Lumen arteri ni saluran darah kita, ya. Sempit dan mengganggu atau menyekat aliran darah. Namakan keadaan ini dia dipanggil arteriosclerosis, penyumbatan saluran darah, ya. Okey, namakan bahan P. Bahan P itulah kolesterol. Okey, apakah kelas makanan menyebabkan arteri tersumbat? Dah tentulah makanan lemak, ya, lemak tepu, ya.
Okey, macam mana nak elak arteri tersumbat? Okey, macam tadilah, kurangkan makanan berlemak, ya. Makan makanan lemak tak tepu yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. Lemak tak tepu maknanya lemak daripada tumbuhan. InsyaAllah tak ada apa-apalah, ya. Okey, soalan nombor 3, labelkan X, Y dan Z. Okey, X ni sabut, Y ni isi rong, Z ni tempurung. Okey, namakan jenis minyak diekstrak daripada bahan X dan bahan Y, ya. Okey, X ialah minyak sawit. Okey, Y ialah minyak isi rong sawit sebab dia isi rong kan. Okey, lengkapkan proses pengekstrakan dia bermula daripada pensterilan. Okey, kita sterilkan dia, kita lembutkan dia, kita bunuh dulu mikrob dan kita tanggalkan, ya, asingkan antara sabut dengan tempurung dia. Okey, lepas tu barulah kita cerna dia, kita proses dia dan kita ekstrakkan dia dan kita turah dahulu segala kotoran yang kita tak nak dan akhirnya kita tulingkan dia dari segi warna dan juga bau dia. Berikan 3 alasan mengapa minyak sawit sesuai dipilih sebagai minyak masak. Sebab kita tengok kandungan dia lah. Dia tidak mengandungi kolesterol. Dia kaya dengan vitamin E, ya, vitamin A dan mengandungi beta-karotina yang sangat baik untuk sel badan kita, ya. Seterusnya kita tengok soalan pengukuhan. Okey, persamaan berikut menunjukkan bagaimana sabun boleh disediakan. Minyak sawit tambah nitrat hidroksida. Minyak sawit ni lemak. Tambah alkali, di sini contoh dia nitrat hidroksida. Kita dapat bahan add dan sabun. Sabun yang kita kenakilah garam asid lemak kan. So add tu yang kita tak nak sebenarnya, ya. So kita tengok soalan pertama, namakan proses penghasilan sabun. Tolong ingat nama dia ialah saponifikasi. Tolong ingat inilah proses dia. Nama proses sabun buat. Tolong ingat saponifikasi. Okay, bahan add ni bahan hasil sampingan iaitu, ya, garam, bahan add dan sabun. Oh, ni saya dah silap ni, ya. Bahan X tu adalah lemak yang kita tak nak, gliserol sebenarnya, ya. Sabun yang kita nak lah. Ni tersilap penandaan, ya. Okey, jadi sebenarnya garam asid lemak ni sabun, dia dah tulis sabun kat sini kan. So yang X tu sebenarnya adalah lemak yang kita tak nak, gliserol lah, ya. Okey, gajah menunjukkan sebatan pada tindak balas pencucian sabun pada gris atas selai pakaian. Namakan bahagian struktur molekul sabun yang larut dalam gris, ya. Okay, macam mana tindakan dia yang ni kita dah nyatakan, ya. Okay, yang larut dalam gris dah tentulah bahagian eco, ya, itu hidrofobik, ya. Okay, seterusnya terangkan tindakan pencucian sabun pada kotoran minyak. Okay, ini kita dah tengok tadi. Kecilkan sikit. Itu campurkan dengan air, sabun dengan air. Air sabun akan kurangkan ketegangan permukaan kain supaya sabun tu boleh masuk dalam molekul kain tu. Okey, dan menyebabkan, ya, dalam sabun dia ada kepala larut dalam air, ekor larut dalam gris. Dan kita gosok, kita goncang, kita pukul, ya. Dulu kalau basuh kain dia pukul, dia ketuk pada batu dan sebagainya. Itu dia panggil pukul, ya. Jadi itu akan membantu menanggalkan gris daripada permukaan kain. Buat secara ringkas lah yang ni, ya. Kalau tadi detail lah sebab 3 gambar kan. Tapi ada point lah. At least 2 markah, 3 markah ada, ya. Okey, ni proses penghasilan alkohol, ya, yang mengandungi unsur karbon, oksigen dan hidrogen, ya. Rajah 2 menunjukkan proses untuk menghasilkan alkohol dalam makmal. Namakan proses ini penapaian. Okay, apakah yang digunakan untuk menggantikan larutan glukosa dalam proses tersebut? Apa saja larutan yang ada mengandungi kanji. Okey, jika bahan konsumsi seperti minyak wangi didekatkan sumber api, apakah yang akan berlaku? Minyak wangi asal dia adalah alkohol kelas, maka dia mudah terbakar. Okey. Okay, proses penghasilan alkohol. Alkohol menghasilkan gas karbon dioksida dengan menggunakan bahan radar seperti botol air mineral, 1 bungkus yeast, larutan gula dan belon. Lakarkan eksperimen yang anda jalankan di rumah untuk menunjukkan gas karbon dioksida dihasilkan proses tersebut. Dalam ruangan disediakan di bawah. Okay, cikgu dah lukis lah. Ini gambar dia. Okay, kita ada botol, kita ada belon, diletakkan pada kepala, buangkan tutup dia.
Okey, dalam dia ada yeast dan larutan gula. Okey. Jadi kalau kita nak tahu apa berlaku, kamu kena cubalah, ya. Adakah belok ini akan mengembang, akibat kehadiran gas karbon dioksida yang merupakan hasil daripada salah satu hasil daripada proses penapaian, sebenarnya hasil sampingan dia lah. Okey, yang kita nak daripada penapaian itu adalah alkohol, ya. Itu sajalah cikgu rasa soalan dan perbincangan kita dalam modul segmentasi bagi bab 5 ni. Okey. Jadi kamu semaklah jawapan kamu, ya, buatlah penandaan dan jika silap terus masukkan jawapan yang sebenar sebagai pembetulan. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum.